Saya ada uploadkan video semalam. Okey, Assalamualaikum semua. Bismillahirrahmanirrahim. So hari ini kita nak sambung pelajaran kita. Semalam saya dah terangkan berkenaan dengan pencernaan, ya. Yang mana pencernaan semalam dah sehingga akhirnya kepada bahagian ileum, iaitu akan terhasillah molekul ringkas daripada 3 kumpulan nutrisi, iaitu karbohidrat, protein dan juga lipid. So kalau untuk karbohidrat, molekul ringkas dia contoh seperti glukosa, galaktosa dan juga fruktosa. Alright, untuk yang lipid, hasil akhir dia adalah asid lemak dan glycerol. Manakala untuk protein, hasil akhirnya ataupun molekul ringkasnya adalah asid amino. Alright, so sekarang kita dah dapat hasil akhir tu, nak dibuat apa dengan hasil akhir tu? Ada siapa-siapa nak bagi pendapat apa yang nak dibuat dengan molekul ringkas yang telah berjaya diperolehi dekat bahagian ileum tu? Ada siapa-siapa nak jawab? Oh, semuanya off camera, off microphone ni, tak ada siapa nak cakap ni. Siapa nak bagi pendapat? Setelah kita mendapatkan molekul ringkas asid amino, glukosa, asid lemak dan glycerol, nak dibuat apa dengan benda-benda tu semua? Tak ada? Dan ramai-ramai ni tak nak jawab? Pembesaran ni. Untuk pembesaran? Diserap oleh badan. Badan. Diserap oleh badan. Okay, nak serap ke mana? Darah. Dalam darah, betul. Nak diangkut Kalau darah. ke bahagian Sel badan. betul, sel-sel badan, bahagian-bahagian mendukan. Okay, PT3 dulu dah belajar kot? Dah. Okay, so yang jawab ni yang ingat lagi lah. Yang tak jawab ni Faris. Ingat. yang lain ni tak ingat ke, buat-buat ingat ke, malah ke buat-buat macam hadir tapi tak ada dalam depan komputer? Tak. Ada. Ada. Setia depan laptop. Ada. Setia. Kobra baik. Kobra. Husyuk dengar. Ya ke? Hamid. Adam. Harap ada memberi manfaat lah Banyak. yang hari ni. Right. Jadi yang siapa jawab tadi? Faris yang jawab. Okay, setelah berlaku pencernaan, kita dah dapat hasil akhir iaitu molekul ringkas yang dikendaki, maka akan berlaku pula proses seterusnya adalah penyerapan. Okay, dekat mana ia diserap? Pada bahagian ileum. Alright. So kalau pada permulaan untuk subtopik 9.3 ni iaitu penyerapan, terlebih dahulu dia menerangkan ciri penyesuaian ileum. Ada yang baru masuk? Rafiq. Hai Rafiq. Selamat datang. Okay, lambat pun tak apalah asalkan hadir. Alright, so untuk ni permulaannya adalah dia menerangkan ciri penyesuaian ileum dan vilus dalam penyerapan makanan tercerna. Okay, pernah awak pegang perut lembu ke, perut ayam ke? Pernah tak? Atau awak pernah makan perut lembu? Benar. Nah, babat. Benar. Sedap? Babat lemak kan? Ke Jawa panggil babat tu perut. Babat tu pernah. Ya? Oh, okey. Aman. Pernah rasa permukaan perut tu? Perut, kita punya bahasa panggil perut, tapi sebenarnya dia adalah usus ya? Pernah rasa? Pernah dia rasa dia cancur. Ada lagi. Dia Okay, kalau awak tengok Rasa daripada tajam. gambar Dia macam mudah terlarut. mudah terlarut. Okay, kalau kita tengok gambar ni, permukaan ileum tu kelihatan seperti kapet. bulu.
Bulu karpet kan kalau yang tebal sikit tu kita nampak dia timbul dia punya benang-benang dia tu kan. Alright, so itu adalah gambaran bagaimana rupanya ileum iaitu sebahagian daripada usus kecil kita. Okay, so dia terangkan dekat sini ileum ni panjang, mempunyai ciri penyesuaian untuk menyerap nutrien kerana mempunyai lapisan dalam yang berlipat-lipat dan dilitupi unjuran halus disebut sebagai vilus. Okay, so keadaan dia berlipat-lipat dan mempunyai unjuran yang halus ni sudah tentulah dia nak memenuhi ataupun dia nak menambah jumlah luas permukaan. Okay, dia unit yang kecil akan menambah jumlah permukaan. Right. Boleh mute balik lah siapa yang ada bunyi efek kat belakang tu. Okay, kalau di sini dia katakan pada permukaan ileum tu mempunyai unjuran halus yang disebut sebagai vilus. Okay, dan vilus ni mempunyai penyesuaian ataupun adaptation. Okay, bahasa Inggerisnya adaptation dia tu. Pertama, lapisan epithelium vilus adalah setebal satu sel. Ini kita perhatikan pada diagram di sini. Okay, macam biasa, okay, diagram mesti awak kenal pasti supaya awak faham dalam melabelkan diagram. Okay, macam saya cakap, soalan struktur mesti yang pertama dia akan bagi awak diagram dan dia akan minta awak labelkan diagram tersebut. Okay, jadi dia adalah setebal satu sel sahaja. Awak perhatikan di sini, ini adalah satu sel sahaja sel epitheliumnya. Okay, jadi apabila setebal satu sel saja, ia akan mempercepatkan penyerapan nutrien. Okay, dia lebih efisien, lebih cepat. Yang kedua, ia mempunyai sel goblet. Okay, yang mana ia merembes mucus yang membantu pencernaan. Okay, di antara sel epithelium ni terdapat sel goblet. So sel goblet ni yang boleh merembeskan mucus. Yang ketiga, ia mempunyai jaringan kapilari darah. So perhatikan dalam ni yang berwarna merah dan biru ni adalah kapilari darah. Tapi kenapa dia merah ada biru? Merah mewakili apa? Beroksigen. Darah beroksigen. Panggil apa? Kapilari darah beroksigen. Beroksigen. Okay, yang Terdioksigen. biru oksigen. Okay. Terdioksigen. Ni bermaksud yang merah ni ia mengandungi kepekatan oksigen yang tinggi berbanding yang kapilari darah warna biru ni mempunyai kepekatan oksigen yang rendah. Dia bukan zero, dia rendah saja. Okay, so jaringan kapilari darah ini memudahkan pengangkutan hasil pencernaan ke seluruh badan. Okay, yang mana nanti nutrien-nutrien tadi, yang molekul ringkas kita dah dapat tadi, dia akan meresap masuk ke dalam vilus, melintasi sel epithelium yang setebal satu sel sahaja dan dia akan diangkut dalam darah. So contohnya glukosa, okay, dia merentasi sel epithelium ni, dia pergi kepada kapilari darah dan diangkut oleh darah dalam kapilari darah. Okay, so jaringan kapilari darah yang banyak ni dapat mengangkut hasil pencernaan ke seluruh badan. Kemudian kita ada lacteal. Kalau awak tengok lacteal ni adalah berwarna hijau. Okay, yang mana kapilari darah tu seolah-olah mengelilingi lacteal. Nampak warna hijau ni? Ni adalah lacteal. Di sini pun ada lacteal. Okay, so setiap satu vilus tu dia mempunyai lacteal di dalamnya. Alright. Fungsi lacteal mengangkut titisan asid lemak dan glycerol. Okay, awak perhatikan lacteal di sebelah kiri dan lacteal di sebelah kanan ni dia akan bersambungan. Di bawah ini yang dipanggil sebagai salulimfa. Okay, nampak? Okay, ini lacteal. Ini lacteal lagi satu. Okay, dia akan bersambungan dengan satu salur yang dipanggil sebagai salur limfa. Right.
Yang terakhir, kelenjar usus merembes jus usus yang mengandungi enzim pencernaan. So dalam ileum ni terdapat kelenjar yang boleh merembeskan jus usus. Kalau kita tengok di bawah ni, microvillus pula adalah struktur halus yang terdapat pada permukaan vilus. Dia kata kat sini, pada permukaan epithelium vilus terdapat banyak unjuran halus yang disebut sebagai microvillus. Microvillus menyediakan luas permukaan yang besar untuk meningkatkan kadar penyerapan nutrien. Vilus ni dah lah kecil. Pada permukaan dia ada struktur yang lebih kecil dipanggil sebagai microvillus. So ini adalah ciri penyesuaian pada ileum. Alright. Ada soalan? So awak tengok kat sini ini ada sel goblet. Ni. Ini adalah sel goblet. Nampak? Sorry, ada WhatsApp masuk. Nampak? So ini nucleus. Ini adalah sel goblet, yang mana sel goblet ni berfungsi untuk merembeskan mucus. Alright. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Dia tidur di sebalik sana. Tak Tak. Tak lah ya. Ni dah buat Tak tu. Segar. Segar Alright, 40 orang hadir. Untuk seterusnya, kita tengok diagram ni pula. Tak ada. Apa tu? Diagram penyerapan makanan tercerna. So ditunjukkan di sini ada glukosa yang berbentuk bulat ni. Yang segi 4 ni adalah asid amino, ini adalah asid lemak, ada 3 asid lemak di sini. Ini adalah glycerol. Gabungan asid lemak dan glycerol adalah titisan halus lipid. Kemudian yang berwarna yang bulat berwarna kuning ni adalah galaktosa, dan yang segitiga ni adalah fruktosa. So kita tengok dengan petunjuk yang ada ni, kita perhatikan pergerakan molekul-molekul ringkas memasuki vilus ataupun dia diserap oleh vilus. Untuk laktil, saya terangkan untuk laktil terlebih dahulu. Laktil dia hanya akan menerima kemasukan asid lemak dan glycerol. Asid lemak ni, ini adalah glycerol. Yang warna merah ni. Ini merah ni adalah glycerol. Ini manakala ini adalah asid lemak. So di dalam ileum, so ini sebenarnya ileum. Dan ini adalah satu vilus. Sebenarnya dia ada banyak sangat vilus di sini. Dia wakilkan dengan satu vilus sahaja dahulu. Apabila glycerol dan juga asid lemak melintasi sel epithelium yang setebal satu sel sahaja tadi, dia akan terus memasuki laktil. Dan awak perhatikan bila dia masuk dalam laktil, dia akan bergabung semula menjadi titisan halus lipid. Dapat? Dapat? Ada soalan setakat ni? Saya ulang balik. Untuk glycerol yang berwarna merah ini, di luar vilus, yang ni pula adalah asid lemak. Bila dia melintasi sel epithelium yang setebal satu sel sahaja, maksudnya dia telah diserap masuk oleh vilus. Dia akan diangkut ataupun dimasuk dalam laktil. Alright? Dan awak perhatikan juga di sini, bila dia dah masuk dalam laktil, dia akan bergabung semula menjadi titisan halus lipid dan diangkut dalam salur limfa. So yang di bawah ni adalah salur limfa, hasil gabungan laktil-laktil yang lain. Alright. Untuk kapilari darah, awak tengok, perhatikan di sini, dia menyerap masuk fruktosa. Yang warna kuning ni adalah galaktosa.
Yang berwarna hitam ni adalah glukosa. Okay. Kemudian asid amino juga dibawa oleh kapilari darah. So specialnya ataupun khas untuk asid lemak dan gliserol diangkut oleh laktia memasuki salur limfa. So dia berasingan. Okay, awak kena faham bahawa kedua-dua ni adalah sistem pengangkutan. Dua maksud saya di sini adalah kapilari darah dan juga laktia. Okay, kapilari darah dia adalah dalam sistem peredaran darah. Okay, blood circulatory system. Tapi untuk yang laktil ni dia adalah dalam sistem limfa. Okay. Secara asasnya kedua-dua terlibat dalam pengangkutan. Okay. So untuk lipid dia berasingan, dia akan dibawa oleh salur limfa. Okay, sebab dia bila dia masuk dalam laktil dia akan jadi lipid semula. So just kalau awak bayangkan kalau kapilari darah ni mengangkut lipid. Apa agaknya yang akan terjadi? Kapilari darah tu dia mengangkut lipid tadi. Stop. Sumbat. Betul, dia tersumbat. Okay, sebab kapilari darah ni dia mempunyai Kalau darah sekat. saluran yang sempit, yang kecil. So secara logiknya kalau kapilari darah terus mengangkut lipid, dia akan menyebabkan banyak blood clot ataupun dia akan menyebabkan salur darah tersumbat. Okay, alright. Jadi yang selain daripada itu, okay, maknanya dekat sini asid lemak gliserol yang masuk dia bergabung semula menjadi lipid ni akan masuk dalam laktia. Selebihnya iaitu glukosa, asid amino, galaktosa dan fruktosa akan diangkut oleh kapilari darah. Okey, sebenarnya ada kalau yang silibus yang lama dalam table ni pun ada tunjuk. Right, kalau awak tengok dalam table ni makanan tercena iaitu fruktosa, glukosa dan galaktosa, asid amino, vitamin B dan C serta air diserap melalui sel epitelium ke dalam kapilari darah, yang mana cara penyerapan untuk fruktosa adalah resapan berbantu. Apa maksud resapan berbantu di sini? Kita ni balik. Recap balik, revise. Apa maksudnya resapan berbantu di sini? Khusus. Facilitated diffusion. Tak ingatlah tu. Apa? Dibantu melibatkan membran plasma. Memanglah membran plasma. Resapan memang melalui membran plasma. Tapi apa maksudnya resapan? Dibantu oleh protein liang. Di liang. Dibantu oleh protein liang dan juga protein. Apa lagi satu protein yang awak ada? Protein Protein liang. Protein pembawa. Okey, kalau yang ni pengangkutan aktif untuk glukosa, galaktosa dan asid amino. Apa maksudnya? Menggunakan tenaga. Ya, betul. Tepat. Juga Menentang kecerunan. Menggunakan protein. Dia juga menentang ATP. kecerunan. Maknanya apa maksud menentang kecerunan? Dari kawasan berkepekatan berkepekatan rendah ke tinggi. Ingat tak budak naik basikal? Basikal. Pengangkutan aktif yang saya ajar dulu, kalau budak naik basikal dia di atas bukit, Menggunakan tenaga. Pasif. Pengangkutan pasif. Pasif. Okay. Kalau naik aktif. Okay, so kita gunakan konsep sama macam budak naik basikal. Okay. Bila sekarang ni awak nampak skrin ke awak nampak saya? Screen.
Awak tak nampak saya Nampak saya. Saya kena stop presenting lah. Saya kena pin awak. Saya kena pin diri saya. Okay. So kita gunakan Nafis, mate, Nafis. Hafiz, You? off microphone. Okay, thank you. Alright, untuk pengangkutan pasif, saya ulang balik, dia menggunakan konsep budak berada di atas bukit dengan berbasikal. Apabila dia menuruni bukit, dia turun tanpa menggunakan tenaga. Kita kalau naik basikal daripada atas bukit, kita tak kayuh basikal. Kita free saja turun, tak payah kayuh. So dalam keadaan ini adalah kita panggil pengangkutan pasif. Okay, so dalam keadaan ni tiada tenaga digunakan. Okay, apa dia pengangkutan pasif? Ada 3. Dan resapan, ringkas, lagi resapan, berbantu, dan yang ketiga adalah osmosis. So kita nak kaitkan dengan konsep pengangkutan pasif adalah pergerakan bahan ataupun molekul daripada kawasan berkepekatan tinggi ke kawasan berkepekatan rendah yang mana tiada tenaga digunakan. Okay, berbeza dengan pengangkutan aktif yang mana budak tu berada di sebelah bawah, dia kena naik bukit. So dia perlu menggunakan tenaga. So ini adalah pengangkutan aktif. Alright. So untuk pengangkutan aktif, dia macam Mbak kata amal yang cakap tadi. Dia adalah menentang kecerunan. That is daripada kawasan berkepekatan rendah ke kawasan berkepekatan tinggi dan ia menggunakan tenaga. So budak ni kalau berada di bawah bukit, dia nak naik atas, dia kena kayuh basikal dia. So dia kena menggunakan tenaga dan dia menentang kecerunan. Daripada bawah naik ke atas ataupun daripada kawasan berkepekatan rendah ke kawasan berkepekatan tinggi. Alright. So ini beza pasif dengan aktif. So kalau kita tengok balik, kita tengok balik table tadi, jadual tadi. Ni. Okay. So untuk fructosa dia adalah resapan berbantu. So kalau resapan berbantu tadi pengangkutan pasif. Okay. Glukosa dan galaktosa serta asid amino adalah secara pengangkutan aktif. Okay. Dalam masa yang sama, vitamin B dan C akan diserap bersama air. Begitu juga dengan air akan diangkut dengan cara osmosis. So semua bahan ini ataupun molekul ini akan diserap oleh vilus masuk dalam kapilari darah. Okay. Fruktosa, glukosa, galaktosa, asid amino, vitamin B dan C serta air. So semalam saya dah cakap kalau vitamin dia tak mengalami proses pencernaan sebab Dia dah halus. okay, dia adalah dia sudah cukup molekul dia sudah cukup kecil dan terus diserap sahaja dalam darah. Okay. Berbeza dengan asid lemak dan gliserol yang mana ia berpadu semula melalui proses kondensasi untuk membentuk titisan halus lipid di dalam sel epitelium. Okay. Untuk asid lemak gliserol yang dah jadi lipid, kemudian vitamin adik iaitu ADEK yang mana ia adalah larut dalam lipid diserap melalui sel epitelium ke dalam laktea. Alright. So asid lemak dan gliserol hanyalah melalui resapan ringkas. Okay, begitu juga dengan vitamin adik juga melalui resapan ringkas.
Okay, yang ini memang awak kena ingatlah, kena hafal. Okay, mana yang masuk kapilari darah, yang mana yang akan masuk dalam lacteal. Okay, ada soalan? Ada soalan untuk bahagian penyerapan ni? Ada soalan? Ada soalan? Tak ada? Tak ada. Senyap sunyi kelas. Oh. Ya. Alhamdulillah. Apa yuk? Apa Nazif? Apa? Tak ada apa tu. Nanti. Asalkan bersuara Tak ada. Okeylah. Okay. Yama. Yama. Kita teruskan. Epsilon ada soalan? Ya. Epsilon dia dah biasa dengan saya masa form 1 dulu. Masa form 1 dululah. Kalau dia ingat lagi. Ingat. 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 Mana budak yang kecoh-kecoh tu siapa? Nazik mana? Ada ke? Ada lah. Tak masuk. Okey. Selepas dah berlaku penyerapan, okey, apa pula nak dijalankan? Okey, pencernaan sudah, penyerapan sudah. So nak buat apa? Akan berlaku satu lagi proses yang dipanggil sebagai asimilasi. So apa dia asimilasi ni? Apa dia asimilasi? Apa yang awak boleh ke awak dah pernah belajar belum? Asimilasi ni. Hasil. Dia pembahagian bahan ringkas kepada badan-badan dalam sel. Betul. Betul. Okay, Stimulasi pembagian. bagi mudah faham adalah dia nak hantar ke mana? Kan? Hasil-hasil pencernaan tu nak dihantar ke mana? Okay, nak hantar ke bahagian otot, nak hantar ke bahagian hati. Okay. So dekat sini akan berlaku proses asimilasi lah. Alright. So dia kata kat sini, sistem peredaran manusia terdiri daripada sistem peredaran darah dan sistem limfa ni yang saya sebutkan tadi. Okay. Yang membantu mengangkut nutrien untuk diasimilasikan. Okay. So tadi dia terpecah dua. Okay. Dekat vilus tadi dia ada dua pengangkutan. Satu kapilari darah, satu lagi tadi lacteal. So dia kata dalam proses asimilasi yang berlaku di dalam sel, nutrien digunakan untuk membentuk sebatian kompleks atau komponen struktur. Okay. So dia kat sini sebenarnya macam ni tau. Kita makan nasi iaitu kanji. Kanji adalah karbohidrat yang kompleks. Kita makan, kemudian berlaku pencernaan, kita dapat molekul ringkas iaitu glukosa. Dan daripada glukosa tu, kat sini dia kata nutrien digunakan untuk membentuk sebatian kompleks atau komponen struktur. Okay. Sama juga macam kalau kita makan protein. Kita makan ayam. Ayam tu protein. Kemudian dicernakan yang paling simple, kita akan dapat asid amino. Asid amino tu kita guna balik untuk membina otot kita. Okay, so otot tu dia dah jadi sebatian kompleks semula. So daripada kompleks, dah dapat yang ringkas. Dah dapat yang ringkas tu kita guna balik untuk buat yang kompleks untuk tubuh badan kita. Okay. Alright, kapilari-kapilari darah di usus kecil bergabung membentuk vena porta hepa yang membawa darah ke hati. So semuanya tadi, vilus-vilus kecil dalam ileum kita, dia dah serap semua bahan-bahan yang hasil pencernaan tadi. Dia akan kumpulkan dan dibawa pada satu saluran yang besar dipanggil sebagai vena porta hepa yang membawa darah ke hati. So hepa ni adalah nama lain untuk hati. Okay, hepa. Hepa ni adalah nama untuk hati sebenarnya. Okay, sama juga macam buah pinggang. Buah pinggang bahasa Inggeris kita sebut kidney. Right? Tapi sebenarnya ada nama lain untuk kidney adalah renal.
R-E-N-A-L, renal. Okay, sama juga macam paru-paru. Bahasa Inggeris kita sebut lungs, tapi nama lain dia pulmonary. Okay, right, so apabila awak nampak perkataan HEPA, awak kena tahu, oh ni pergi kepada hati. Okay, alright. Manakala laktil tadi, okay, dia terpisah kan. Laktil tadi dia mengangkut vitamin adik, titisan halus lipid. Okay, so dia kata kat sini laktil pula bergabung membentuk salur limfa yang lebih besar dalam rangkaian sistem limfa. Seterusnya, kandungan salur limfa memasuki ductus thorax yang kemudiannya mengalir ke dalam vena subclavicle kiri. Okay, maksudnya dekat sini, nak mudah bagi awak faham, bila awak tengok pula vena subclavicle kiri, maksudnya daripada sistem limfa dia akan dibawa ke dalam sistem peredaran darah. Sebab bila vena ni berkaitan dengan darah lah. Jadi lipid tadi diangkut oleh darah ke semua sel badan. Maksudnya tadi lipid ditompang sekejap, gunakan laktil, salur limfa, and finally dia akan dimasukkan juga ke dalam salur peredaran darah tapi yang besar, iaitu vena. Kalau dalam kapilari darah tadi, lipid dah masuk dalam kapilari darah, dia menyebabkan kapilari darah tadi tersumbat banyak lipid ya. Tapi yang dalam sistem ini dia gunakan laktil kemudian salur limfa, daripada situ dia akan bergabung ke dalam satu salur darah yang besar iaitu vena subclavicle kiri. Okay, so akhirnya semuanya akan berjumpa juga dalam sistem peredaran darah walaupun lipid tadi terasing masuk dalam sistem limfa. Okay, so dekat sini fungsi hati dalam asimilasi makanan tercerna. Right, hati merupakan pusat kawal atur yang mengawal kuantiti nutrien yang masuk ke dalam sistem peredaran darah. Jadi hati menjalankan fungsi berikut. Kita tengok. Pertama, ia berlaku metabolisme makanan tercerna. Right. Contoh di sini, glukosa dikenakan oleh respirasi sel. Ini kita dah belajar dalam bab 7. Okay. Kelas epsilon. Ataupun nanti saya rasa ni ada pengetahuan awal awak semasa PT3, awak dah tahu dah respirasi sel kan. Respirasi sel ni adalah satu proses untuk menghasilkan tenaga daripada glukosa dan juga oksigen. Jadi glukosa hasil daripada pencernaan tadi digunakan untuk respirasi sel, manakala asid amino digunakan untuk sintesis protein, plasma dan juga enzim. Okay, maknanya dalam penghasilan hemoglobin contohnya ataupun enzim-enzim yang terlibat dalam pencernaan adalah hasil daripada asid amino yang tercerna tadi. Alright. Melalui proses pendiaminaan, asid amino yang berlebihan ditukar menjadi urea untuk dikumuhkan melalui air kencing. Okay. Asid amino yang berlebihan. Macam contoh satu hari tu awak makan sumber protein saja. Ya, awak makan ayam KFC contohnya kan. Hari ini mak belanja makan KFC. So mana ada awak makan nasi kan. Biasa awak makan ayam goreng tu, ayam goreng je awak makan kalau KFC lah normally. Alright, jadi pada hari tu awak makan sumber protein. So protein awak tinggi contohnya. Okay. Jadi ini menyebabkan asid amino hasil daripada pencernaan adalah berlebihan. So asid amino yang berlebihan. So untuk biologi dia ada penekanan penggunaan perkataan. Okay. Asid amino yang berlebihan barulah ditukar menjadi urea dan dikumuhkan melalui air kencing. So kita buang. Okay. Berbeza kalau glukosa berlebihan. Awak tengok ayat yang di bawah ni. Glukosa yang berlebihan kita tak buang dalam air kencing. Okay, glukosa yang berlebihan kita kena tukar kepada glycogen untuk disimpan dalam hati. Glycogen ni adalah cara tubuh badan kita menyimpan glukosa yang berlebihan untuk masa depan. Masa depan contohnya
awak berpuasa, bila awak puasa, awak sahur pukul 5 pagi contohnya, awak makan nasi dan lama kelamaan sumber glukosa daripada sahur yang awak makan tadi semakin lama makin menyusut, makin kurang dan contohnya dalam tengah hari pukul 11, pukul 12 awak dah mula lapar balik dan awak mula kurang tenaga. Jadi apa yang berlaku di sini, glycogen yang kita simpan dalam hati akan ditukar semula kepada glukosa supaya kita ada tenaga untuk kita teruskan kita punya puasa sehingga maghrib. Okay, itulah fungsinya glycogen yang disimpan dalam hati contohnya. Alright, so beza asid amino berlebihan kita tak simpan dalam kita punya badan. Asid amino berlebihan kita buang dalam air kencing kita dalam bentuk urea. Kita akan buang. Okay, tapi glukosa yang berlebihan kita tak buang dalam air kencing, sebaliknya kita akan tukarkan kepada glycogen sebagai simpanan kita. Okay, untuk penggunaan tenaga yang memerlukan, dalam keadaan yang memerlukan. Okay. Macam mana pula dengan kencing manis? Kencing manis tu maksudnya ada gula dalam kencing kan? Macam mana pula kalau keadaannya kencing manis? Macam mana keadaannya kalau kencing manis? Macam mana situasi kalau kencing manis tu? Tak dicerna dengan baik. Insulin Dia tak cukup. Betul. Okay, antara sebab kencing manis adalah individu tersebut ataupun pankreas individu tersebut tidak boleh menghasilkan insulin untuk menukarkan gula berlebihan kepada glycogen. Okay, ada juga situasi yang mana memang individu tersebut mengambil karbohidrat ataupun gula yang berlebihan menyebabkan insulin dia tak mampu lagi nak menukarkan gula yang berlebihan tadi kepada glycogen. Jadi dia dibuang dalam air kencing. Okay. Alright. So dia berbeza-beza situasi lah. Okay. Yang kita pelajari, yang saya ajar ni adalah dalam keadaan normal. Okay. Yang tidak ada komplikasi yang lain lah. Alright. Okay. Dalam masa yang sama, sel hati juga menyingkirkan bahan toksik daripada darah. Okay, bahan toksik ini akan disingkirkan melalui air kencing. Contohnya apa bahan toksik ni? Contoh bahan toksik yang dimaksudkan di sini apa? Apa? Apa contohnya bahan toksik yang dinyahkan di sini ni? Penyah toksinan. Contohnya apa? Halo. Air. Air. Ya ke? Bukan. Dadah. Contohnya. Asid. Ya. Dadah contohnya. Alkohol. Fast food. Fast food dia toksik Fast food ni dia bukan toksik. Dia cuma kurang nutrien. Kurang berkhasiat. Yang betul masukkan di sini contohnya alkohol lah. Alkohol ataupun dadah. Okay. Kalau kita tengok kat sini, penyataan di sini. Okay. Kita baca lensa biologi ni. Hati ialah sejenis penyakit hati yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti minuman alkohol, bahan toksik dan juga hepatitis. Okay, sel-sel hati digantikan oleh sel-sel parut yang boleh menyebabkan kegagalan fungsi hati. Right, hepatitis pula ialah penyakit radang hati yang disebabkan oleh jangkitan virus, bahan toksik ataupun tindak balas autoimun. Okay, macam contohnya kalau orang yang Cerokok. serokok, minum alkohol. Okay. Minum
minum alkohol yang kuat minum alkohol lah. Okay, dia boleh menyebabkan penyakit. Arman. Mana ada lah awak ni semua. Alright, so ni adalah keadaan hati yang normal. Mana Aku kita ni adalah hati pesakit sirosis sebab hati ni makcik ni makan hati lah ni Hati ni dia terlalu banyak menjalankan fungsi penyah toksinan dia apabila seseorang tu adalah kaki apa panggil alkohol ni pakai kaki apa? Satu botol. Kaki botol. Kaki botol Okay, dia boleh menyebabkan Farish. dia punya hati rosak. Okay. So sebab dia menjalankan fungsi penyah toksinan pada kadar yang tinggi. Okay. Tapi saya yakin awak tak adalah terlibat ni semua. InsyaAllah. Tak kan? Okay. So ini adalah dia terangkan lebih mendalam lagi proses asimilasi dalam hati. So untuk asid amino, hati akan maknanya apabila pengangkutan darah membawa hasil-hasil pencernaan pergi kepada hati. Jadi hati dah dapat hasil pencernaan ni, dia nak buat apa? Antaranya adalah apabila dia menerima asid amino, hati akan mensintesis protein plasma dan enzim daripada asid amino. Yang ni diulang balik ni, asid amino berlebihan tidak boleh disimpan dalam badan dan akan diuraikan oleh hati melalui proses pendiaminaan. Ini soalan popular lah kalau ada mid-year exam kita nanti, ini adalah soalan yang popular. Dia akan tanya, asid amino berlebihan nak dibuat apa? Akan melalui proses pendiaminaan di mana asid amino yang berlebihan ditukar menjadi urea dan disingkirkan dalam air kencing. Okay. Tapi asid amino ni jika kita mengalami kekurangan glukosa ataupun kat sini dia kata apabila bekalan glukosa tidak mencukupi, hati akan menukarkan asid amino kepada glukosa. Okay. Ini berlaku kepada individu yang mengamalkan diet protein. Awak pernah dengar orang buat diet protein? Diet protein ni orang yang nak kuruskan badan lah. Dia hanya ambil sumber-sumber protein, dia tak ambil langsung sumber glukosa. So macam kalau satu pinggan dia tu, dia tak ambil nasi langsung lah, dia ambil lauk saja. Contohnya dia ambil ayam panggang. Okay, ambil telur rebus contohnya. So dia dah tahulah, dia ada pengetahuan sains dia yang mana dia tahu kalau dia tak ambil glukosa tapi dia ambil asid amino, maka badan kita akan menukarkan asid amino kepada glukosa apabila kita kekurangan bekalan glukosa. Okay, right. Tapi macam mana pun kalau asid amino tu berlebihan tetap akan melalui proses pendiaminaan. Okay, right. So ini dia terangkan lagi, glukosa dalam hati digunakan untuk respirasi sel, mengikut keperluan badan dan selebihnya ditukarkan kepada glycogen dan disimpan di dalam hati. So keywordnya adalah lebih. Glukosa berlebihan. Okay, dia barulah ditukar kepada glycogen dan disimpan dalam hati. Alright, apabila aras glukosa dalam darah menurun dan badan memerlukan tenaga, maka glycogen ditukar kepada glukosa. Dan akhir sekali apabila simpanan glycogen mencapai tahap maksimum, glukosa berlebihan ditukar menjadi lemak. Ini akibatnya yang boleh menyebabkan orang tu dikatakan mengalami kegemukan ataupun obese. Okay. Yang mana dia ambil sumber karbohidrat yang tinggi. Okay. Mula-mula glukosa tadi guna untuk tenaga. Jadi kalau glukosa berlebihan ditukar kepada glycogen. Tapi kalau glycogen dah sampai tahap maksimum pula, glukosa tu terus tukar menjadi lemak. Okay. So menjadi kegemukan lah. Okay. Right. Proses asimilasi dalam sel. Awak kena bezakan, ini adalah proses asimilasi dalam hati. Right? Yang ini pula proses asimilasi dalam sel.
Alright, asid amino digunakan untuk mensintesis protoplasma baharu dan juga membaiki tisu yang rosak. Okay, asid amino digunakan untuk sintesis hormon dan juga enzim. Okay. Berbeza pula kalau glukosa dia hampir sama dengan hati tadi, iaitu dia akan dioksidakan dalam proses respirasi sel dan menghasilkan tenaga, air dan juga karbohidrat. Karbon dioksida. Ulang balik, yang ini glukosa berlebihan disimpan sebagai glycogen dalam otot. Okay, so yang tadi kalau dalam hati disimpan dalam hati. Yang ini glukosa berlebihan disimpan dalam sebagai glycogen dalam otot. So tenaga digunakan untuk proses sel seperti sintesis protein. Yang ni lah, maknanya yang kat sini lah. Kalau asid amino tadi digunakan untuk sintesis protein, ini tenaga glukosa yang akan digunakan. Dan akhir sekali, lipid seperti fosfolipid dan kolesterol ialah komponen utama yang membina membran plasma. Jadi lipid yang kita makan, lipid yang kita makan boleh digunakan untuk membina membran plasma. Okay. Kemudian lemak yang berlebihan disimpan dalam tisu adipus yang terdapat di bawah kulit sebagai tenaga simpanan. Dalam keadaan kekurangan glukosa, lemak dioksidakan untuk menghasilkan tenaga. Okay, alright. Habis untuk asimilasi. Okay, ada soalan? Ada soalan? Ui, banyak dah ni awak chat apa kat sini. Arman, Talam, Halik, pakai ilmu ni. Udah apa ni? Kita OD tadi. Oh, okey. Okey, ada soalan? Ada soalan? Saya rasa setakat untuk hari ni sampai asimilasi sajalah. Banyak-banyak pun nanti awak keliru. Okay, ni Aiman Buntat ke ni yang nak bercakap ni? Tak ada apa-apa soalan. Awak di sebelah sana awak tidur. Cubalah awak tengok muka awak masing-masing. Rambut dah panjang, dah cecah telinga. Dah. Ke gunting? Dah. Sampai dagu lah. Dah. Dah, sudah. Dah. Hamba betul. Let lu dah. Siapa yang dah berjambang? Mael? Mael mestilah. Ismail. Ya ke Mael? Dah berjambang ke? Penuh satu muka. Mael tak jawab tu tidur Ya. lah. Belum baik. Malu. Potong you. Mael. Wey, potong you. Yalah. Seminggu. Ada soalan tak untuk kelas kita hari ni? Tak ada cikgu. Tak ada? Sama awak belajar sains masa PT3 ini awak belajar? Lebih lagi dah. Mengulang Kurang lah. ada fakta Lebih kurang cikgu. Dia lebih terperinci. Dia advance sikit lah. Dia kan? So tak adalah tak adalah pelik sangat. Cuma untuk amboi untuk bab 9 ni sepatutnya banyak eksperimen yang agak menarik yang awak boleh buat. Antaranya kita boleh makan kacang. Kalau awak tengok siapa yang bawa buku teks. Eksperimen untuk mengira nilai tenaga dalam makanan. So kita akan kalau kita berkesempatan kita boleh buat eksperimen bakar kacang. Dengan kita membakar makanan ataupun kacang di sini, dia boleh menyebabkan suhu air dalam tabung uji ni akan meningkat. Bakar dan memberi nilai. Eksperimen online, saya pun tak cukup bahan kat rumah. Alright. Ada soalan? Tak ada soalan je. Abang cik dia soalan ni. Baik tu.
Faham. Yang sombong tak masuk kelas masing-masing tu kan. Okey, saya nak ingatkan awak, nanti awak tolong isi kehadiran awak dalam Google Form tu. Apa dia punya email dia? Email. Apa dia punya address? gg.wp. Lek lah jom. Pantai kan. Boy. Oi, marah. Oi. Muntat janganlah marah, Muntat. Boy, jangan marah. Insta tak. Cikgu, Syakir Rahman soalan. Nah, Hafiz. Sian dia kena balau. Wah, Dekat dalam chat. Apa soalan? Dalam chat. dalam chat tu. Tak ada pun. Oh ni Amar. Cikgu, maksudnya kalau glukosa tak ada untuk tenaga, dia akan gunakan asid amino. Kalau tak ada asid amino, lemak. Fuck. Tak. Betul. Jangan. Nak tanya ni. Glycogen dulu kan? Glycogen. Is. Apabila glukosa dan badan memerlukan tenaga, glycogen ditukarkan kepada glukosa. Dia kata apabila berkelanjutan glukosa tidak mencukupi, hati menukarkan asid amino kepada glukosa. So dua-dua lah ni. Tapi mana Amar tadi? Amar, nanti saya cari yang mana yang diutamakan dahulu. Adakah dia gunakan asid amino tukar glukosa atau bukan glycogen pada glukosa. Tapi kalau saya faham, kalau glycogen ni digunakan dalam keadaan bahasa ni kita sebut kelaparan atau kebuluran. Kelaparan atau kebuluran. Glycogen tu ditukar kepada glukosa. Okey. Asid amino ditukarkan kepada glukosa apabila dalam hidangan makanan kita tu tak ada sumber glukosa. Okey. Syakirul Amar. Tapi untuk usia macam awak ni tak perlu awak memerlukan semua jenis nutrien untuk tumbuhsaran. Siapa diet itu? Alif. Mana Alif masuk tak? Alif Imran. Medi. MACD ada tak? Tak ada kan? Tak ada pun. Tak ada tu. Dua dia. Handsome Mama. Kehadiran je mana? Amal gigi besar. Malek ah. Dah lah wamba. Awak dekat Lek ah mah. Gigi Dua rambut lah. kehadiran kelas Is handsome ah. Okay. Isi kehadiran awak. Okay, yang setakat ni ada soalan? Kalau tak ada, kita boleh tanya. Lapar ke belum? Kita baru bangun. Tengah lapar. Alright. So besok insyaAllah waktu macam ni lagi boleh Epsilon? Tinjaan terus. So insyaAllah lagi Amai. Okay? Alright. Kalau tak ada soalan, Is tak payah buat muka Is. habis di sini dululah. So terima kasih untuk 3 right. Esok kita lagi Dah lah, jom. Saya nak stop. Diam lama. Aduh. Assalamualaikum. Ya, terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu.